Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zuhdi bin Kamarudin bernama Metrik 17 DKA 20F1009. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Adha bin Muhammad Nur Faizal, bernombor matrik 17 DKA 20F1009. Baiklah, pada video kali ini saya bersama partner saya iaitu Adha ingin menunjukkan kepada anda semua bagaimana kami menghasilkan sesuatu produk dan kemudian produk tersebut kami akan tunjukkan bagaimana kami menjual produk tersebut kepada orang ramai. Okey. Jadi saya dan juga Adha telah pun bersetuju untuk menjual produk yang dikenali sebagai donat. Kuih donat, saya pasti mesti ramai yang suka makan kuih donat kan. Okey. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana saya menghasilkan donat. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat. Baiklah, pertama sekali masukkan 2 sudu serbuk yeast ke dalam sebuah bekas dan kemudian masukkan juga susu pekat manis dan diiringi dengan separuh cawan air panas. Lepas kita dah masukkan ketiga-tiga bahan tadi ke dalam satu bekas yang sama, kita gaulkan ke semua bahan tadi kira-kira 2 hingga 3 minit ataupun sehingga campuran tadi kita nampak ianya dah sebati. So, lepas dah agak-agak 2 hingga 3 minit ataupun campuran tadi dah sebati, kita biarkan campuran yeast tadi untuk dia mengembang dalam 10 hingga ke 15 minit. Jadi, sementara menunggu 10 hingga ke 15 minit untuk yeast tadi mengembang, kita ambil kita punya tepung gandum bersama mentega dan kita gaulkan kedua-dua bahan tadi, iaitu kita masukkan mentega ke dalam campuran tepung gandum tadi. So kita gaulkan mentega dengan tepung gandum tu, kita pastikan gaulan tadi tu sebati, iaitu kita nampaklah tepung tadi tu dia macam berubah warna, dia macam dah kuning-kuningan sikit. Okey. So lepas warna dia dah kuning-kuningan sikit, kita biarkan dalam 5 minit bersama campuran yeast tadi. Jadi, selepas kita dah biarkan yeast tadi mengembang dan juga kita biarkan gaulan tepung gandum kita itu sebati, maka kita gabungkan kedua-dua bahan tadi, iaitu kita kita campurlah kedua-dua bahan tadi. So, kita masukkan tepung gandum ke dalam campuran yeast tadi. So, lepas kita dah campur, kita gaul kedua-dua bahan tadi itu sehingga ianya menjadi satu bentuk berbola ataupun satu adunan yang mudah untuk dibentuk dan juga tidak melekit pada tangan dan juga bekas. Okey, so bila ianya dah mudah dibentuk, maka dekat sinilah kita akan jadikan adunan tadi bentuk donat. So kita ambillah sikit-sikit adunan tu, kita menghasilkan bentuk donat. So dekat sini terpulanglah kita nak hasilkan bentuk donat macam mana, bentuk donat yang besar, yang kecil, yang gebu, yang besar ke. So terpulang pada kita, saiz lubang dia nak besar ke, nak kecil ke, itu semua terpulang pada kita. Jadi dekat sini saya menghasilkan 6 biji donat. Baiklah, selepas kita telah selesai membuat adunan kita tadi, maka kita bolehlah start menggoreng donat kita. So kita goreng dengan kepanasan api tu sederhana, kita goreng dah agak-agak dalam 3 hingga ke 5 minit. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Kalau tak, donat kita tak jadi. Jadi, selepas kita dah menggoreng donat, inilah hasilnya. Baiklah, jadi selepas kita menggoreng, maka sekarang ni proses untuk membuat dia punya perisa lah, iaitu saya menggunakan Nutella dengan cara saya mencairkan Nutella tersebut dengan keadaan api yang panas. Baiklah, jadi lepas Nutella yang kita cairkan tadi telah pun cair, kita ambil donat yang telah kita goreng tadi, kemudian kita celupkan ke dalam cairan coklat Nutella kita tadi seperti video di atas. So kita ambil je donat tadi, so kita celup ke dalam campuran Nutella yang telah cair tadi. Okey, so
Lepas itu kita boleh juga letak gula dekat atas donat yang telah diletakkan campuran Nutella tadi untuk menambahkan lagi kemanisan donat tersebut. Jadi saya meletakkan donat saya dengan cara membungkusnya ke dalam polistiren untuk bagi memudahkan urusan penghantaran. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, jadi saya telah selesai menunjukkan cara-cara saya menghasilkan produk yang ingin saya jual lah, iaitu kuih donat. Seterusnya, saya serahkan kepada Ada yang akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana cara untuk kami mempromosikan produk kami, iaitu donat inilah. Jadi, silakan. Saya pasti anda semua telah melihat macam mana cara pembuatan produk kami serta bahan-bahannya kan. Sekarang ni saya ingin memberitahu pula macam mana kami mempromosi atau menjual produk-produk tersebut secara online. Kami bersedang untuk menggunakan IG sebagai salah satu platform untuk kami menjual barang-barang tersebut secara online. Macam mana caranya? Jom kita lihat. Seperti yang anda lihat di belakang saya, terdapat skrin page IG utama kami, iaitu page Donat Nutella. Di situ terdapat logo kami ataupun DP kami, Donat at Nutella, serta terdapat juga tempat kami menjual, iaitu di area Kelang dan juga area Ampang. Kami membuat cara penjualan secara pick up dan juga secara COD. Di situ juga terdapat beberapa post gambar yang terdapat caption yang mempunyai harga dan juga nombor telefon kami. Di situ juga kami boleh edit juga dengan menekan butang 3 titik di situ, dengan di situ kami boleh edit caption dan juga post kami. Korang pernah terfikir tak macam mana cara untuk membuat WhatsApp link? Nak tahu? Senang saja. Anda perlu pergi kepada search Google, di mana anda type saja how to create WhatsApp link. Pilih saja mana-mana link di situ dan tekannya. Di situ akan keluar, dia akan meminta anda untuk letakkan nombor anda, dan anda letak saja nombor anda. Nanti di situ anda boleh membuat custom message. Custom message tu anda boleh letak saja apa-apa message yang anda ingin untuk digunakan untuk memudahkan proses penjualan. Setelah setiap terus saja generate link, di mana anda terus dapat link yang untuk digunakan sebagai WhatsApp link untuk penjualan anda. Baiklah, sekarang ni saya nak tunjuk pula macam mana cara untuk buyer untuk membeli produk kami. Senang saja, anda perlu pergi kepada IG anda dan tekan butang search. Search nama produk kami, iaitu Donat Nutella, dan tekan nama page kami. Ia akan terus redirect kepada page kami, dan di situ terdapat WhatsApp link di bio page kami. Anda perlu tekan saja untuk membuat pesanan. Jangan risau, kami akan cuba sedaya upaya untuk membalas pesanan anda secara secepat mungkin. Okay, so sekarang kita nak COD donat yang kita jual. Ada customer order 2 paket. So inilah rumah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak hantar donat. Berapa? 2 paket RM8. RM8. Okey. Okay bang, sekejap. RM10 sekejap saya bagi baki bang . Boleh. Ini bang, balance RM2 bang . Okey. Ambil gambar sikit boleh bang . Boleh. Okay bang, terima kasih bang . Okey. Jangan lupa bang bagi feedback nanti WhatsApp bang . Okey, boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah. Jadi kita telah sampai ke bahagian kesimpulan, di mana saya akan menceritakan kelebihan-kelebihan dan juga keburukan berniaga secara atas talian. Di mana kita tengok kepada poin yang pertama untuk kelebihan berniaga online, iaitu perniagaan boleh berlangsung di mana-mana sahaja. Iaitu bermaksud perniagaan yang berlaku secara atas talian ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja.
as long kita mempunyai kemudahan-kemudahan teknologi seperti smartphone dan juga data internet. Jadi tak kisahlah kita berada dekat kawasan terpencil ke, kita berada dekat rumah ke, kita berada dekat tempat bekerja ke, kita boleh melakukan urusan jual dan beli melalui secara atas talian. Seterusnya, poin yang kedua, kelebihan berniaga secara online ialah modal atau kos secara atas talian yang lebih murah. Bermaksud dekat sini, kos untuk seseorang peniaga itu berniaga secara online lebih murah berbanding untuk kita berniaga di tapak perniagaan. Kerana apabila kita berniaga online, kita hanya perlu fokuskan sahaja modal tersebut khususnya pada produk dan juga cara-cara untuk kita mempromosikan, iaitu seperti keperluan gadget-gadget, internet dan yang sama dengannya lah. Kalau kita berniaga di tapak perniagaan, kita perlu fikirkan kawasan, sewa dan seperti meja-meja dan sebagainya. Jadi sebab itulah berniaga secara atas talian ini lebih murah berbanding berniaga di tapak perniagaan. Di samping itu, berniaga secara online mempunyai kekurangannya juga, iaitu memerlukan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang teknologi. Baiklah, maksudnya dekat sini, seseorang peniaga yang ingin berniaga secara atas talian sekurang-kurangnya perlulah memahirkan diri menggunakan IT sekurang-kurangnya 50%, kerana setiap urusan jual beli yang berlaku secara atas talian. Jadi jika kita tidak mahir, bagaimana kita hendak menguruskan urusan jual beli? Ini juga merupakan faktor-faktor mengapa banyak peniaga-peniaga online di luar sana yang muflis dan juga jatuh, disebabkan peniaga-peniaga tersebut kurangnya ilmu tentang pengetahuan IT. Poin yang kedua, pembeli sukar untuk percaya pada peniaga-perniagaan online di luar sana. Baiklah, ini tidak dapat dinafikan kerana ramai pengguna-pengguna di luar sana yang masih mahu keluar dan beli barang sendiri secara face to face lah, iaitu pergi ke kedai, kerana mereka takut akan peniaga-peniaga online yang berada di luar sana, kerana terdapat banyak mangsa-mangsa scam di luar sana kan. Jadi ianya menjadi salah satu sebab kenapa perniagaan online ini susah untuk maju. Tetapi pada tahun 2020 dan juga 2021 ni, semenjak COVID melanda Malaysia, perniagaan online ini telah menaik dengan mendadak kerana kita tidak dapat keluar dari rumah. Jadi ramai peniaga-peniaga di luar sana tidak melepaskan peluang ini untuk mencuba platform berniaga secara online, dan hasilnya amatlah memberasakan sehingga kini. Korang pernah terfikir tak online promotion ni ada kelebihan dan kekurangannya? Kita dengar dulu kelebihannya apa ya. Yang pertama, mempunyai berbagai akses platform dan juga media, di mana platform seperti IG, Facebook, WhatsApp, Shopee dan Lazada digunakan sebagai salah satu platform online promotion. Seterusnya, sentiasa ada 24 jam untuk pelanggan, di mana servis dapat diprovide secara 24 jam tanpa mengira waktu dan masa. Kita bergerak kepada kekurangannya pula, iaitu kurang berlakunya interaksi sosial, di mana hal ini kita jarang dapat melihat buyer dan juga penjual. Hal ini mungkin mendatangkan salah satu scam untuk daripada segi buyer terhadap penjual, di mana akan berlakunya tipu hela dalam salah satu platform penjualan online tersebut. Seterusnya, terdapat segelintir pelanggan lebih suka membeli secara offline ataupun suka keluar untuk beli, shopping di shopping mall dan sebagainya. Hidup bagaikan sampan yang berlayar, ribut dan ombak, ujian perjalanan. Pengetahuan sahaja pasti akan tersasar. Selitkan usaha dan doa bagi mencapai suatu kejayaan. Sabar adalah kunci kejayaan. Kesabaran yang tinggi membuahkan hasil. Jika kita tewas pada sifat dengki, suasana hidup pasti menjadi sunyi dan sepi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.